Selamat petang, salam sejahtera. Baru-baru ini, kes tentang dana judi melibatkan Parti Perikatan Nasional atau Gabungan Perikatan Nasional menjadi hangat. Apabila ianya dikatakan bahawa seorang ahli perniagaan telah menyerahkan bukti atau dokumen berkaitan pendanaan politik daripada dana judi. Ini menyebabkan ramai netizen mulai gembira, ada juga yang sedih, ada juga yang tak percaya, ada juga yang mengatakan macam-macam lah. Macam-macam dan macam-macam. Sehingga seorang penulis ataupun blogger iaitu Raja Petra Kamarudin telah mengambil satu screenshot dari laporan itu dan men-tweet screenshot tersebut dengan mengatakan agak-agak berapa juta dibayar. Tapi melalui screenshot itu juga, tweet daripada Raja Petra Kamarudin itu juga, netizen pun tak henti-henti menghentam Raja Petra dalam tweet tersebut. Mereka turut membalas dengan menyoal, Raja Petra pula dapat berapa? Itu soalan mereka. Ada juga yang kata Raja Petra hidup senang lenang di barat, di Eropah, tapi tak balik-balik. Siapa yang belanja, kata mereka, datang dari mana duitnya? Adakah Raja Petra pun ditaja juga? Satu kali tweet, satu tajaan, kata mereka. Ada juga kah dana daripada orang luar, kata mereka. Raja Petra dapat berapa, kata mereka. Okeylah, kita lupakan tentang tweet Raja Petra itu. Kita lupakan tentang tweet tentang dokumen yang telah diserahkan kepada SPRM itu berkaitan dengan dana pendanaan politik semasa PRU tersebut yang mengaitkan Perikatan Nasional. Hari ini satu lagi berita yang menggemparkan kita apabila Azalina Othman Said, Menteri Undang-Undang kita, mengatakan kini PDRM LHDN teliti kes dana judi. Wah, ini satu isu yang menarik perhatian kita. Parti politik yang berdepan siasatan dakwaan jenayah termasuk dana judi tidak perlu panik. Sebaliknya perlu membiarkan agensi penguatkuasaan selain SPRM menjalankan siasatan mereka, kata Azalina Othman Said. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata. Azalina berkata bahawa berikutan siasatan tidak akan terhenti oleh satu agensi penguatkuasaan sahaja. Makna kata, kalau SPRM tidak meneruskan siasatan, maka yang akan meneruskan siasatan ialah badan agensi yang lain, termasuklah LHDN dan juga PDRM. Polis Diraja Malaysia PDRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan agensi penguatkuasa lain boleh melihat dan menilai kes-kes berkenan, kata Azalina lagi. Jangan kita melihat SPRM sahaja yang bertanggungjawab menyiasat, kata beliau lagi. Ya, kadang-kadang saya terfikir juga, kita rakyat di Malaysia banyak sekarang ini tertumpu pula pada siasatan SPRM. Seakan-akan satu saja agensi yang wujud di Malaysia. Walhal di Malaysia, agensi yang menguatkuasakan undang-undang melaksanakan siasatan itu banyak, termasuklah LHDN. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan panik atau kelang kabut, kata Azalina Othman Said. Siapa juga yang terbabit dalam kes jenayah, termasuk politik, jangan panik atau kelang kabut, kata Azalina. Polis Diraja Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan agensi penguatkuasa lain boleh melihat dan menilai kes-kes berkenan. Jangan kita melihat SPRM sahaja yang bertanggungjawab menyiasat, kata Azalina Othman Said. Siapa juga yang terbabit kes jenayah, termasuk politik, jangan panik atau kelang kabut. Biarkan agensi yang bertanggungjawab menjalankan siasatan. Saya cuma dimaklumkan mereka akan memberikan maklumat baru. Tetapi saya tidak terbabit menjaga SPRM, kata Azalina lagi.
Pada 25 Mei lalu, Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat dilaporkan memaklumkan siasatan SPRM tidak dapat membuktikan dakwaan mengatakan PN menerima dana daripada syarikat perjudian untuk berkempen dalam PRU 15. Katanya, siasatan SPRM mendapati dakwaan itu terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkan isu itu. Sekaligus, tiada fail siasatan dibuka. Seterusnya, pada 26 Mei, Azalina dilaporkan menjelaskan dalam jawapan bertulis kepada ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Sari di Dewan Rakyat, beliau hanya menyatakan SPRM tidak membuka fail memandangkan maklumat yang diperoleh setakat ini adalah bersifat umum. Justru, Azalina dilaporkan berkata, siasatan dakwaan dana judi membabitkan Perikatan Nasional PN ketika berkempen PRU 15 tidak dihenti ataupun digugurkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 28 Mei lalu pula dilaporkan mempertahankan kenyataannya berhubung dakwaan PN memperoleh dana judi untuk berkempen semasa PRU 15. Anwar dilaporkan berkata, beliau tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan sekiranya tidak mempunyai asas sebelum ini. Dan selepas itu, PAS pula memohon supaya Perdana Menteri memohon maaf secara terbuka dakwaan kempen guna dana judi. Tetapi apa yang berlaku, Anwar Ibrahim tidak mahu membuat pengakuan permohonan maaf dan juga tidak mahu menarik dakwaan tersebut. Dan akhirnya Muhyiddin Yassin berkira-kira mahu menyaman Anwar Ibrahim. Dan apa yang berlaku seterusnya ialah saat-saat yang kita tak sangka ada ahli perniagaan menyerahkan bukti. Ahli perniagaan menyerahkan bukti atau dokumen. Ahli perniagaan menyerahkan serah maklumat dokumen dana judi PN kepada SPRM. Wow, ini betul-betul mengejutkan apabila seorang ahli perniagaan menyerahkan dokumen berkaitan dana judi PN kepada SPRM pada 30 Mei yang lepas. Ahli perniagaan itu telah menyerahkan yang didakwa mengandungi bukti berkaitan antara PN dengan syarikat perjudian. Ya, beberapa hari selepas kerajaan berkata SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan ekoran kekurangan bukti. Ahli perniagaan tersebut yang bernama Rashdan Yusof ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dilaporkan disoal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang ada disokong oleh dokumen tertentu saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya dipetik Free Malaysia Today. Rasdan 52 tahun menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik dan NGO. Pada Disember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan Perikatan Nasional dalam PRU 15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan khas judi. Bagaimanapun, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang berkata ianya terlalu umum. Anwar bagaimanapun tetap berpegang teguh dengan dakwaan beliau sebelum ini kerana berkata bahawa dia tidak akan membuat dakwaan jika ia tidak berasas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.